Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Addal amanah wa ballaghar risalah ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedar tak sedar kita sudah berada pada 10 yang terakhir Ramadan. Pada hari ini kita berada pada tanggal 21 Ramadan. Dan insya-Allah tuan-tuan, pada kali ini kuliah Zuhur kita bersiaran langsung dari FB Live Masjid Al-Azhar kuis Bangi, dan moga-moga insya-Allah kita diberi kesempatan masa untuk membincangkan tajuk yang saya rasa tajuk yang sesuai dengan 10 yang terakhir ini, 10 yang terakhir Ramadan ini, iaitu kehebatan malam Al-Qadar ataupun kita sebut sebagai kehebatan Lailatul Qadar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagi sesiapa yang mempunyai sebarang persoalan ataupun apa-apa yang nak komen, dialu-alukan. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Dialu-alukan kepada semua yang nak bertanya, yang nak komen atau apa-apa juga. Ada ruang di bahagian komen itu, anda boleh gunakan ruang tersebut untuk menyatakan soalan anda. InsyaAllah kita open seluas-luasnya kepada sesiapa yang nak bertanya ataupun sesiapa yang nak mengajukan sebarang persoalan ataupun apa-apa juga komen, insya-Allah. Sebab kita tengah-tengah hari ni banyak, maklum kan, waktu yang mengantuk ni, waktu orang tidur tengah hari ni. Tapi kita ambil kesempatan juga sebentar insya-Allah untuk kita bincangkan sesuatu yang moga-moga memberi manfaat kepada kita, terutama yang berkaitan dengan 10 yang terakhir ini. 10 terakhir Ramadan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qadar. Surah ini semua kita hafal, semua kita baca. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ayat ni kita hafal dan kita baca dalam solat tarawih kita, tuan-tuan. Solat witir kita baca. Yang mana Allah sebut surah ini nama surah Al-Qadar, yang menceritakan tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Kita tak nak bincang tentang bagaimana penurunan Quran malam Al-Qadar. Sesungguhnya sebenarnya walaupun Lailatul Qadar itu dia ada kaitan yang sangat rapat dengan Quran sebenarnya. Sebab apa Allah bagi kemuliaan pada Lailatul Qadar? Dia ada satu kehebatan dia ada keagungan dia. Sebab apa? Sebab Lailatul Qadar ni satu malam yang Allah kata inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Kita tak nak bincang bab tu. Cuma kita nak bincang oleh kerana Allah muliakan Lailatul Qadar dengan turunnya Quran, lalu Lailatul Qadar itu sendiri ada kehebatan dia, keagungannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Allah sebutlah ayat 3, Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Inna anzalna, dan dalam ayat yang lain Allah sebut inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Allah turunkan Quran pada malam yang penuh dengan keberkatan, bulan Ramadan. Dan tuan-tuan, Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya pahala yang dilaksanakan, yang ibadat dilakukan digandakan sebanyak 1000 bulan. Diriwayatkan daripada Ibnu Abi Hatim. Kalau kita tengok apa asal usul 1000 bulan tu, nak tengok apa asal usul 1000 bulan.
Diriwayatkan daripada Ibnu Abi Hatim daripada Mujahid bahawa ada seorang lelaki dari Bani Israel namanya Syam'un. Ini ceritalah namanya Syam'un, yang mana beliau merupakan seorang pahlawan Islam yang berjuang di jalan Allah selama 1000 bulan. Selama perjuangannya 1000 bulan, beliau tidak pernah dikalahkan oleh musuh. Itu cerita dia. Dan ada pula riwayat Ibnu Jarir daripada Mujahid juga mengatakan beliau, iaitu laki-laki Bani Israel, pada malam harinya sentiasa mendirikan ibadah malam sampai subuh. Betul. Pada siang hari berjihad menentang musuh sehingga menjelang petang sampai 1000 bulan, 83 tahun, 3 bulan. Kita kata macam mana dia boleh buat macam tu? Sebab umur mereka panjang. Umur umat-umat dulu panjang. Sedangkan umur kita ni pendek. Umat Nabi Muhammad ni Allah bagi apa? Macam kata Nabi, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku antara 60 hingga 70. Itu umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu lebih kuranglah average dia. Umat dulu umur dia panjang. Dan cerita Syam'un ni, kalau kita tengok, Imam Ghazali dia menukilkan juga ceritanya. Walaupun dia tidak berdasarkan kepada satu hadis yang sahih, tapi satu cerita, penceritaan. Boleh pegang, tak boleh tak pegang pun tak apa. Dia lebih, kita kata, cerita Israiliyat. Tetapi memberi pengajaran pada kita, sekadar kita membacanya sahaja. Iaitu hikayat Syam'un. Tetapi dinukilkan oleh Imam Ghazali sebenarnya. Ada dia punya riwayat dia lah. Imam Ghazali menceritakan kisah Syam'un secara terperinci. Kisahnya begini tuan-tuan. Yang kata Syam'un tadi ni, lelaki Bani Israel yang berjuang 1000 bulan ni, tak pernah kalah. Musuh tak pernah menang dengan dia. Begitu dahsyat dia. Dan kekuatan dia kat mana? Kekuatan dia kepada ibadat daripada Allah malam hari dan jihad dia di jalan Allah Ta'ala. Tak pernah berhenti selama 1000 bulan. Baik. Dan Syam'un ni dia merupakan seorang pahlawan di kalangan Bani Israel. Dan beliau tidak pernah dikalahkan musuh. Satu hari musuh ni duduk cari macam mana nak tewaskan Syam'un ni. Lalu mereka menghantar utusan kepada isteri Syam'un. Orang ni tuan-tuan, kadang dia nak tewaskan seorang laki-laki tak boleh, dia cuba melalui isterinya atau keluarganya. Itu biasa je. Musuh ni macam itulah dia carinya. Maka mereka pun hantar utusan pada isteri Syam'un untuk memperdayakannya. Jadi utusan tersebut membawa satu bekas penuh dengan emas. Emas dia bagi kepada isteri Syam'un, minta isteri Syam'un supaya ikat Syam'un pada malam hari. Jadi maknanya kata, kau susah pun ikat je. Kau bagi emas ni, satu bekas emas ni. Oleh kerana tamakkan emas, isterinya sanggup ikat Syam'un. Waktu tidur lari diikat. Dapatlah bekas pada emas, dia seronok lah kan. Tuan-tuan, keesokan paginya apabila Syam'un bangun dari tidur, dengan mudahnya tali yang terikat itu terputih. Perak dia sekali mengeliat, tuan-tuan. Mengeliat ke, pak, putus tali yang diikat tersebut. Lalu, dia pun tanya kepada isteri dia, kenapa kamu ikat? Dia pun heran. Tengok ikat. Yalah, dia boleh bebaskan kan. Dia boleh buangnya ikatan tersebut. Lalu, apa kata isteri dia? Dia kata, dia saja nak menguji kekuatan Syam'un. Jadi bila mana pihak musuh mengetahui rancangan maka gagal, maka berputus asa. Kemudian Iblis datang menemui mereka dan menasihati mereka agar meminta isteri Syam'un tanya suaminya, apa rahsia kekuatan? Di mana rahsia kekuatan? Kalau kita biasanya rahsia kekuatan hang tuah lah kan. Ni apa rahsia kekuatan Syam'un? Pada malamnya, isteri bertanya Syam'un tentang perkara itu. Syam'un pun pada awalnya malas nak bagi tahu. Tapi akhirnya dia mendedahkan rahsia kekuatannya. Terletak pada 8 helai janggutnya yang panjang hingga ke tanah. Ini kata cerita Israiliyat tuan. Kita tak dapat pasti betul tak betul tak tahu. Dia bukan hadis yang sahih. Tapi itu cerita dia. Dia kekuatannya terletak pada janggut dia. 8 helai yang panjang sampai meleret kat tanah. Jadi bila tahu dah macam tu, setelah Syam'un terlena, si isteri pun potong janggut suaminya yang 8 helai tu, lalu diikat pada kaki dan tangan. Ikat Syam'un. Sebab apa? Nak harta punya pasal tuan-tuan. Ni gelap mata. Boleh emas pula tu. Jadi pihak musuh pun datang menangkap Syam'un. Bila dah ikat, dah ikat kemas tu dengan janggut dia yang memang kuat lah. Memang kuat. Jadi dia tak boleh buat apa.
Lalu apa? Kena ikat dengan janggutnya sendiri itu. Maka musuh pun datang, angkat Syam'un, bawa Syam'un. Jadi mereka membawanya ke rumah pasung untuk diseksa. Bawa ke rumah pasung untuk diseksa. Maka seksa Syam'un dengan memotong sedikit demi sedikit anggota tubuh Syam'un. Potong telinga dia, nak potong mulut dia, potong sikit-sikit anggota saja nak seksa dia. Lalu Syam'un yang berada dalam kesakitan, dia berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan untuk melawan musuhnya. Tiba-tiba Allah memakbulkan doa Syam'un, dan Syam'un menarik ikatan yang mengikatnya pada tiang-tiang besar di rumah pasung itu, hingga menyebabkan runtuh dengan rumah-rumah tu, tempat diikat tu runtuh, lalu menimpa musuhnya mati, tuan-tuan. Tu dia. Itu cerita dia. Jadi maknanya ceritanya bagaimana orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala 1000 bulan, tuan-tuan, dia punya committed, itu dia kata Syam'un. Jadi Sufyan Al-Thawri berkata, telah disampaikan kepadaku daripada Mujahid bahawa malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya amalannya, puasanya, mendirikan malamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Dan daripada Mujahid juga dia menyatakan malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada malam Al-Qadar padanya. Jadi dia satu-satunya malam sepanjang tahun yang terbaik kerana padanya pahala digandakan sebanyak 1000 bulan. Baik. Maka dengan sebab itu kalau kita lihat dalam hadis Abu Hurairah menyatakan, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang mendirikan malam Al-Qadar dengan penuh keimanan dan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Baik, tuan-tuan. Malam tu juga tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Turunnya malaikat-malaikat. Bukan roh turunnya. Betapa hari ni ramai juga kadang-kadang kita terpedaya dengan cerita-cerita katakan malam Al-Qadar ni roh turun. Roh turun. Dia roh tak turun. Yang turun tu roh tu menunjuk kepada Jibril alaihissalam yang turun. Dan juga malaikat-malaikat rahmat yang turun. Kerana maksud turunnya malaikat dari langit itu merujuk kepada malaikat rahmat yang membawa segala rahmat dan keberkatan pada malam Al-Qadar. Banyaknya malaikat turun menandakan banyaknya keberkatan dan rahmat yang turun pada malam Al-Qadar. Jadi keadaan ini samalah ketika turunnya malaikat kepada orang yang sedang baca Quran, yang duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam halaqah-halaqah zikir. Maka malaikat-malaikat ini datang, dia akan menghamparkan sayap dia, lingkung sayap dia, duduk bersama-sama dengan orang yang duduk dalam majlis ilmu tersebut. Jadi itu dia punya keadaannya. Makna rahmatnya akan berlimpah ruah. Begitu. Manakala waruh di situ maksudnya Jibril alaihissalam. Jadi Jibril juga turun chief malaikat ni. Dan adapun min kulli amr maknanya membawa segala urusan, maksud dia membawa segala takdir berkaitan ajal, rezeki dan ketentuan segala perkara, sebagaimana juga yang disebut oleh Qatadah. Baik. Salamun hiya hatta matla'il fajr, sejahteralah malam itu sampai ke subuh, sampai ke terbit fajar. Sejahtera di sini maksud apa, tuan-tuan? Maksud dia syaitan tidak dibenarkan melakukan perkara-perkara jahat pada malam itu. Kata Qatadah dan Ibnu Zaid, dia kata bahawa Rasulullah bersabda, salamun hiya, sejahteralah ia, bermaksud baik seluruhnya. Salam sejahtera, baik, tidak ada padanya kejahatan pada malam tersebut. Sampailah ke waktu subuh. Dan menurut Ibnu Kathir, ia berlaku dalam bulan Ramadan, kerana Ramadan bukan saja mendapat kemuliaan dengan penurunan Quran, bahkan ia merupakan Ramadan ni diturunkan pelbagai kitab samawi memang berlaku dalam bulan Ramadan. Betul, Lailatul Qadar pun bulan Ramadan. Sebab tu Ramadan ni satu waktu yang memang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga disebut diturunkan Suhuf Ibrahim pada malam pertama Ramadan. Diturunkan kitab Taurat pada hari ke-6 bulan Ramadan. Diturunkan kitab Injil hari ke-13 Ramadan. Dan diturunkan pada hari ke-24 Ramadan Al-Quranul Karim. Selain itu, Allah Ta'ala memuliakan orang yang beriman dengan Lailatul Qadar, yang merupakan saat buruan yang sangat penting bagi orang yang saleh dalam kalender harian Ramadan mereka. Jadi bila kita sampai 10 yang terakhir, orang yang saleh ni dia tak akan melepaskan peluang
untuk mencari, mendapat kenikmatan, kehebatan yang terdapat pada Lailatul Qadar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Apa maksud Lailatul Qadri khairun min alfi syahr? Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Kita sebut dah tadi, bagaimana At-Tabari telah menukilkan beberapa tafsir daripada ulama yang menyatakan bahawa amalan pada malam tersebut lebih baik berbanding amalan 1000 bulan yang tidak terdapat padanya Lailatul Qadar. Dan Mujahid juga menyatakan dulu di kalangan Bani Israel terdapat seorang lelaki melakukan ibadat malam hingga menjelang pagi, kemudian dia berperang melawan musuh hingga menjelang malam, dia buat selama 1000 bulan, lalu turun ayat ini nak bagi kita kata kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya ibadah yang dilakukan bertepatan pada malam tersebut akan digandakan hampir 84 tahun ataupun 83 tahun 4 bulan. Itu hampir 83 tahun 4 bulan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Selain daripada itu, kalau kita lihat banyaklah dia punya fadilat, kehebatan Lailatul Qadarnya itu. Yang pertama, kita tengok dulu apa maksud Lailatul Qadar. Lailah ni maksud malam. Jadi jangan tanya saya lah, Ustaz, Lailatul Qadar berlaku waktu siang tak? Takkan berlaku waktu siang. Nama pun Lailah. Lailah tu malam, tuan-tuan. Jadi kalaulah kita kata Lailatul Qadar waktu siang, takkan berlaku. Sebab Lailah tu maksud malam. Jadi dia berlaku pada waktu malam. Al-Qadar tu apa? Al-Qadar itu maksud kemuliaan. Itu Al-Qadar. Dan ia juga bermaksud ketetapan. Satu ketetapan, takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan ada ulama, contohnya Ibnu Qudamah, dia kata apa? Malam Al-Qadar ialah malam yang mulia, diberkati, diagungkan dan mempunyai banyak kelebihan. Itu malam Al-Qadar. Apakah kelebihan malam Al-Qadar? Jadi para ulama berpendapat sebaik-baik amalan soleh pada malam Al-Qadar yang mana ianya lebih baik daripada 1000 bulan. So yang pertama, kehebatan dia, kelebihan dia adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Pertama. Yang kedua, kelebihan malam Al-Qadar, Lailatul Qadar itu, malaikat dan Jibril turun pada malam tersebut. Itu satu kelebihan juga. Al-Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran menyatakan bahawa mereka turun daripada setiap langit ke langit dunia untuk mengaminkan doa orang yang memohon pada malam tersebut hingga waktu subuh. Sampai dia berturun sampai ke bumi. Yang kata malaikat-malaikat ni. Dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Dia mengaminkan doa orang yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bila mana turunnya malaikat dan Jibril, sudah tentu membawa rahmat dan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kelebihannya juga, dia akan mendapat keselamatan dan kebaikan. Sampailah terbit fajar pada malam tersebut. Dan Ad-Dhahak menyatakan, malam Al-Qadar ni Allah Ta'ala tidak takdirkan pada malam tersebut, melainkan keselamatan dan kebaikan. Dalam tafsir Al-Qurtubi menyatakan, ia merupakan malam selamat di mana syaitan tak mampu untuk melakukan sebarang kejahatan pada malam tersebut. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi kelebihan dia banyaklah, tetapi dia yang paling hebat kelebihan Lailatul Qadar ni adalah ibadat lah. Kita digandakan, tuan-tuan bayangkan ganda 1000 bulan. Bukan senang tu, bonus tu. Kan kita nak hidup. Kita hidup ni, sepanjang hidup kita tak boleh nak buat ibadat 1000 bulan. Tak boleh. Tapi dengan satu malam saja Allah gandakan ibadat kita. Itulah aset kita di akhirat kelak. Kalau kita tak ambil peluang ni musim PKPB ni, tuan-tuan, kita tak ke mana. Maka kita gunakan peluang sebaik mungkin untuk beribadat, menghidupkan malam-malam Ramadan ni untuk mencari Lailatul Qadar. Ni dah 21 Ramadan ni. Kita ada beberapa hari lagi saja lagi untuk kita betul-betul pulun, tuan-tuan. 10 yang tak akan ini saja. Persoalannya, bila berlakunya Lailatul Qadar? Itu satu persoalan. Bila sebenarnya berlaku Lailatul Qadar? Ulama berselisih pendapat tentang bila akan berlakunya Lailatul Qadar. Tidak ada kesepakatan di kalangan ulama. Maknanya, para ulama berselisih pendapat. Dalam kitab Fathul Bari, fi syarah Sahih Al-Bukhari. Dan kalau boleh sebelum itu, tuan-tuan, saya minta sahabat-sahabat boleh update tak? Kat ruang komen tu, ada komen tu. Nak tahu juga anda menonton di FB Live Masjid Al-Azhar quiz ni, anda dari mana? Kan? Duduk di rumah ke, rumah kat mana? Jadi jelas ataupun tidak.
siaran kita ini. Jadi boleh update lah. Selain daripada soalan-soalan, kalau ada nak bertanya, boleh tanya soalan. Jadi adalah sikit, kita kata interaktif sikit lah kan. Jadi baik, saya nak sambung cerita saya tadi. Jadi dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, dia kata apa? Ibn Hajar Asqalani kata ada 46 pendapat ulama berhubung bilakah berlakunya itu qadar. Maknanya ni betul-betul rahsia Allah, sampai ulama pun tak tahu, akhirnya mereka beristihad sampai ada 46 pandangan. Ada yang mengatakan ia berlaku setiap 7 tahun sekali. Ada kata macam tu. Ada yang mengatakan ia berlaku setiap bulan. Ada yang mengatakan ia berlaku pada awal Ramadan. Ada yang mengatakan pada tengah bulan Ramadan. Ada yang mengatakan berlaku pada malam 17 Ramadan. Tetapi kita lihat jumhurul ulama, majoriti ulama menyatakan ianya berlaku pada 10 malam yang terakhir Ramadan. Al-ashrul awakhir min Ramadan. Itu jumhur ulama. Jadi dalam banyak-banyak pandangan, kita pegang pandangan jumhur. Itu yang pertama, tuan-tuan. Yang kedua, Al-Imam Syafi'i mengatakan Lailatul Qadar itu terkandung dalam 10 hari yang terakhir Ramadan pada malam ganjil. Malam 21, malam 23, begitu. Dan sebab apa? Sebab Nabi SAW menyatakan carilah Lailatul Qadar pada 10 akhir Ramadan pada malam yang ganjil. Ada hadis begitu. Dan ada hadis juga kata taharru Lailatul Qadar fil 'ashr al-awakhir min Ramadan. Cari Lailatul Qadar pada 10 terakhir Ramadan. Dan ada yang kata pada malam ganjil. Baik. Dan dengan sebab itu kita lihat terdapat banyak pandangan tentang bila Lailatul Qadar. Ada kata malam 27. Banyak juga pandangan kata malam 27 ya. Antaranya daripada Abu Ka'ab, dia kata demi Allah sesungguhnya Ibn Mas'ud telah meyakinkan bahawa malam Al-Qadar jatuh bulan Ramadan dan Lailatul Qadar jatuh malam 27. Dan ada juga yang menggunakan kaedah pengiraan matematik yang nak menyatakan malam Al-Qadar itu malam 27. Iaitu macam mana? Perkataan Lailatul Qadar itu, tuan-tuan, cuba kita eja tengok Lailatul Qadar. Dia ada berapa huruf? Lam, ya, lam, ta marbutah, alif, lam, qaf, dal, ra. Ada 9 huruf. Jadi satu perkataan Lailatul Qadar ada 9 huruf. Berapa kali disebut dalam Quran? Ada 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar 1. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar 2. Lailatul Qadar khairun min alf syahr 3. Jadi 3 kali disebut dalam Quran dan satu perkataan ada 9 huruf. 9 kali 3 27. Itu malam 27. Satu teori. Itu satu formula lah kita katakan. Dan ada yang kata pula bahawa tengok surah Al-Qadar itu ada 30 perkataan. 30 perkataan. Tengok ayat yang terakhir. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sehingga terbit fajar. Perkataan hiya yang merujuk kepada malam itu, iaitu malam Al-Qadar, berada pada tempat 27 daripada 30. Maknanya malam 27. Itu pandanganlah formula-formula yang dibuat. Dan ada yang kata malam 23 macam pendapat Imam Syafi'i dan juga pendapat Imam Malik, Ibn Khuzaimah menyatakan sedemikian. Carilah malam Al-Qadar pada malam 23 Ramadan. Dan ada kata malam 21. Ini juga pendapat dipilih Imam Syafi'i juga. Dan ada kata malam 24. Berdasarkan hadis Ibn Abbas bahawa Nabi kata cari malam itu pada malam 24. Dan ada yang kata berlaku pada malam terakhir Ramadan berdasarkan riwayat Ibn Nasr dan pelbagai pandangan lagi. Dan ada juga, tuan-tuan, kalau kita lihat formula Imam Ghazali. Menarik juga formula Imam Ghazali. Formula ini bukan berdasarkan hadis tetapi berdasarkan pengalaman sendiri. Formula dia bagaimana? Iaitu Lailatul Qadar itu ditentukan berdasarkan bilakah hari awal Ramadan tu jatuh. Kita start puasa hari apa? Itu formula ya. Kalau kita start puasa hari Isnin, Lailatul Qadar jatuh malam 21. Kalau start puasa hari Sabtu, Lailatul Qadar jatuh malam 23. Kalau start puasa bermula puasa hari Khamis, Ramadan jatuh malam 25. Kalau start puasa hari Ahad atau hari Rabu, malam 29. Kalau start puasa hari Selasa atau hari Jumaat, malam 27. Hari itu, tuan-tuan, kita start malam apa? Kita start puasa hari apa? Hari Jumaat kan? Hari Jumaat. Jadi kalau ikut teori Imam Ghazali, dia akan jatuh pada malam 27 tahun ni. Wallahu a'lam. Kita tak tahu yang sebenarnya. Tapi sebenarnya para ulama kata hikmah
tidak ditentukan Lailatul Qadar secara yakin. Supaya apa? Memang Allah rahsiakan Lailatul Qadar macam Allah rahsiakan kematian daripada kita. Kita tak tahu kita nak mati bila. Maka begitulah Allah rahsiakan Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya setiap malam dalam bulan Ramadan kita berusaha bersungguh-sungguh, terutama 10 yang terakhir Ramadan. Kerana Nabi kata faltamisuha fil ashr awakhir Ramadan. Carilah pada 10 yang terakhir dalam bulan Ramadan. Dan kita lihat juga amalan Nabi SAW. Amalan Nabi 10 terakhir memang all out. Di situ. Jadi tuan-tuan, baik. Habis yang tu. Kita tengok dari sudut bila Lailatul Qadar kita dah sebut dah tadi. Apa tanda-tandanya pula? Lailatul Qadar ni apa tanda-tanda dia? Kita nak tahu malam tu betul ke Lailatul Qadar? Ada orang kata pokok sujud, air beku. Mestikah pokok sujud tu Lailatul Qadar? Kalau kita lah tuan-tuan agak-agak, tuan-tuan bangun pagi, pukul 3 pagi, nak solat tahajud, tuan-tuan buka tingkap, tengok-tengok pokok sujud, duk babai kat tuan-tuan. Mari. Agak-agak tuan-tuan nak tahajud ke tidak? Saya rasa ambil selimut, tarik selimut sampai ke subuh. So, sahur pun tak bangun. Takut kita kan? Jadi maknanya tidak ada syarat mesti yang kata pokok sujud. Tidak ada riwayat sedemikian. Hak cerita tu ada. Itu cerita pengalaman orang. Mungkin betul, mungkin tidak. Allahu'alam. Ada orang dia cerita dia nampak sana, nampak sini. Ada yang nampak cahaya dan sebagainya. Itu semua mungkin boleh terjadi. Mungkin. Atas kehendak Allah Ta'ala. Tetapi tak mestinya. Kalau kita tengok malam tu biasa, tak ada apa, tak nampak apa luar biasa pun, mungkin juga malam tu juga malam Al-Qadar. Kalaulah ia bertepatan pada malam tersebut. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah. Cumanya, para ulama membincangkan berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi SAW. Apakah tanda Lailatul Qadar? Iaitu, malam tersebut terang dan nyaman. Pagi esoknya dia tak panas. Itu kalau tak hujan lah. Kalau hujan memang langsung lah kan. Tapi kalau cuaca elok apa semua, esok pagi tak panas. Malam tu tenang. Sebagaimana daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata apa? Rasulullah menyatakan malam Al-Qadar malam yang indah, cerah, tidak panas, tidak dingin, tak sejuk. Dan esok harinya cahaya sinar matahari dia agak lemah sikit, dia agak keputihan sikit, dia tak betul-betul terik, tak betul-betul terang. Itu. Jadi matahari tak terang dan tak panas. Matahari terbit tak menyilaukan. Jadi maknanya benda ni kita dapat tahu setelah ia berlaku, keesokan harinya, bukan sebelum, selepas. Itu. Dan malam itu merupakan malam yang tenang, tuan-tuan. Malam yang tenang ni satu benda yang subjektif sebenarnya. Jadi sebenarnya exactly-nya wallahu ta'ala alam. Yang pentingnya kita dapat menghidupkan Lailatul Qadar, malam-malam 10 yang terakhir dengan baik. Dan apakah doa yang terbaik untuk kita baca? Doa yang terbaik untuk kita baca pada malam Al-Qadar sebenarnya ia berdasarkan kepada hadis. Doa ni sabit, tuan-tuan, sahih. Kita boleh amalkan, bahkan kita mengamalkan pun, kita teruskan amalan. Kita teruskan amalan. Iaitu hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahawa dia bertanya Nabi tentang apakah amalan yang nak diamal pada malam Al-Qadar kalau bertemu Lailatul Qadar. Maka Nabi mengajar Aisyah doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf, pengampun, kau suka kepada kemaafan dan pengampunan, ampunkanlah aku ya Allah. Jadi kita memperbanyakkan doa untuk memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, selain daripada itu apa lagi doa yang kita boleh amal? Banyak. Antaranya selain daripada Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, kita juga boleh doa di sepanjang bulan Ramadan, boleh doa Allahumma rzuqna lailatal qadri fi hadhihi sanah wa fi kulli sanah wa inna ala ahya'iha qiyamiha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi kita minta doa, ya Allah, Allahumma rzuqna lailatal qadri, ya Allah anugerahkanlah kepada kami Lailatul Qadar fi hadhihi sanah, tahun ini, wa fi kulli sanah kalau boleh, dan pada setiap tahun, wa inna ala ahya'iha wa qiyamiha, dan tolonglah kami, bantulah kami dalam menghidupkannya untuk mendirikan malam-malam Ramadan itu untuk mendapat Lailatul Qadar dengan rahmat-Mu ya Allah ya arhamar rahimin. Jadi maknanya itu juga antara doa yang kita boleh laksanakan. Dan juga ada juga doa yang lain. Antaranya doa kita boleh minta doa pada Allah untuk minta ampun. Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik. Ya Allah, aku berlindung dengan redha-Mu daripada kemarahan-Mu, dan aku berlindung dengan kemaafan-Mu daripada kemurkaan-Mu. Itu berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, iaitu Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik.
Itu doanya kita boleh amalkan juga. Dan sebagai ulama terdahulu dia membaca doa Allahumma inna dhunubi qad azumat wa jallat 'anis sifah wa innaha saghirah fi janbi afwika fa'fu anni. Ya Allah, dosa-dosaku terlalu banyak tidak terkira, tak mampu aku sifatkan, namun ia terlalu kecil di sisimu ya Allah, di sisi kemaafanmu ya Allah, maka ampunilah aku ya Allah. Jadi maknanya itu juga. Jadi selain daripada itu doa-doa apa pun bolehlah. Kalau kita nak doa bahasa Melayu boleh, tapi kalau kita hafal dalam bahasa Arab pun boleh juga. Baik. Apakah amalan pada malam Al-Qadar? Ataupun malam-malam 10 terakhir ni kita tak tahu bila Al-Qadar ni, kita beramal saja. Apa amalan yang kita nak buat? Yang pertama tuan-tuan, bermula daripada solat Isyak. Kemudian solat Ba'diyah Isyak. Kemudian solat Tarawih secara berjemaah bersama family di rumah. Sekarang ni musim PKPB ni, PKPB ni kita masih lagi dalam perintah kawalan pergerakan bersyarat, maka kita tak semena-menanya keluar rumah. Nak pergi masjid tak boleh, nak pergi surau tak boleh, maka kita solat di rumah. Okey. Kemudian kita nak solat witir, boleh solat witir. Kemudian kita nak baca Quran. Kemudian bila kita bangun tengah malam, nak qiyamul lail, ini penting. Kita bangun awal sikit, pukul 3 pagi contohnya, kita mulakan dengan solat tahajud. Kita mulakan dengan solat tahajud, tuan-tuan. Kemudian kita solat taubat. Lepas solat taubat, kita solat tasbih. Lepas solat tasbih, kita solat hajat. Lepas solat hajat, kita solat witir. Kalau kita tak solat lagi lepas daripada tarawih. Kalau kita dah solat, dah witir lepas tarawih, maka tak perlu lagi dah. Cukup dah waktu tu. Tapi kalau kita tak solat lagi lepas tarawih, kita jadikan ij'alu akhir salatikum bilail witra. Jadikan akhir solat kamu pada waktu malam dengan solat witir. Jadi tuan-tuan, kita mulakan tadi, kita kena ambil berat tuan-tuan. Sekurang-kurangnya mulakan solat fardu secara berjemaah. Itu yang paling penting. Sebab itu kalau kita lihat pandangan para ulama, sebahagian ulama mazhab Syafi'i menakalkan riwayat daripada Ibn Abbas yang menyatakan bahawa menghidupkan malam Lailatul Qadar akan terhasil apabila seseorang menunaikan solat Isyak secara berjemaah dan berazam untuk melakukan solat subuh secara berjemaah. Dan kata Imam Malik, dia kata dalam Muwatta', sesiapa yang bertemu dengan Lailatul Qadar bermaksud orang yang mendirikan salat dalam berjemaah pada malam tersebut, maka dia akan memperoleh kebaikan pada malam itu. Begitu jugalah orang yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya, sesiapa yang mendirikan salat Isyak dan subuh pada malam Al-Qadar, dia akan dapat memperoleh kebaikan keseluruhannya. Jadi sekurang-kurangnya tuan-tuan, sekurang-kurangnya yang tu jangan tinggal. Tu awal lagi. Kalau bolehnya, start kita buka puasa itu, kita buka puasa, kemudian kita salat maghrib secara berjemaah. Duduk di rumah tak gimana? Dengan family. Kemudian, Isya berjemaah, jangan tinggal. Lepas tu barulah nak ba'diyah Isya, tarawih dan sebagainya. Lepas tu barulah bangun tengah malam. Untuk kita menunaikan solat-solat tadi, solat-solat saya sebut tadi, solat tahajud, solat taubat, solat tasbih, solat hajat dan solat witir kalau kita tak buat lagi selepas tarawih. Kemudian boleh sambung lagi baca Quran ke apa, istighfar ke, berdoa ke, sepanjang malam nak berdoa, nak beristighfar, nak munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baca Quran, berzikir. Barulah kita bersahur dan bersiap diri untuk solat subuh secara berjemaah. Jangan tinggal. Sekurang-kurangnya kok mana pun Isyak subuh berjemaah ni jangan tinggal. Sebab pahala dia besar. Ganjaran dia besar. Kata Nabi SAW, solat Isyak berjemaah ni seumpama dia mendirikan separuh malam. Dan solat subuh secara berjemaah ni seolah-olah pahala dia dapat seolah dia menghidupkan seluruh malam. Jadi makna itu antara fadilat kebaikan dia. Bagaimana bagi orang perempuan? Ini banyak juga persoalan yang timbul. Orang perempuan yang datang uzur, dia kata, Ustaz kami tak boleh solat, tahajud pun tak boleh. Nak solat apa? Nak solat tasbih pun tak boleh. Macam mana kami ni? Puasa pun tidak kan? Jadi macam mana? Nanyalah. Dia sebenarnya untuk orang perempuan ada keistimewaan yang tertentu bagi mereka. Mereka tak puasa kerana menunaikan perintah Allah, maka dapat pahala. Orang lelaki-lelaki tak puasa haram, terus berdosa sebab tak ada keuzuran apa. Tapi ni dia pun nak puasa dah niat dah nak puasa esok. Tiba-tiba esok datang uzur. Allah tak boleh nak puasa. Dia pun buka puasa. Buka puasa sebab apa? Sebab apa tak puasa? Sebab kerana Allah. Ini satu arahan daripada Allah. Satu perintah Allah. Satu hukum syarak. Maka dia buka puasa. Itu dia dapat pahala tuan-tuan. Itu orang perempuan. Jadi dia tak boleh solat. Tak apa. Ada lagi doa. Ada lagi ibadat-ibadat dia boleh buat.
perbanyakkan doa. Tadi bagi doa yang kita sebut tadi, yang Aisyah tanya Nabi tu, Nabi ajar doa tu, banyakkan doa tersebut. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi kita memperbanyakkan doa tersebut. Dan juga membanyakkan selawat. Selawat kepada Nabi SAW sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad. Sekurang-kurangnya. Dan kita memperbanyakkan selawat pada Nabi, dan kita memperbanyakkan zikir. Jadi orang perempuan terutamanya yang tak boleh solat, maka dia boleh berdoa, dia boleh berzikir, dia boleh berselawat kepada Nabi SAW, dan bagi makan orang buka puasa. Itu dia boleh. Walaupun dia uzur tak apa, dia boleh bagi makan, dia boleh masak, dia siapkan makanan untuk keluarganya. Jadi maknanya itu juga mendapat pahala yang banyak, sebab dalam hadis Nabi menyatakan sesiapa yang bagi makan pada orang berpuasa, dia akan mendapat pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tersebut, dalam keadaan pahala orang tersebut tidak berkurangan sedikit pun. Jadi itu keadaan dia. Dan dia boleh juga banyakkan sedekah. Banyakkan sedekah. Sebab kita tahu bahawa amalan sedekah ni mempunyai ganjaran yang sangat-sangat besar. Maka dalam isu sedekah tidak disyaratkan mesti suci daripada hadas, mesti suci daripada haid, apa semua tak ada. Jadi dia boleh bersedekah. Hari ni nak sedekah mudah je tuan-tuan, online je. Online saja kita boleh, secara online kita boleh bersedekah, transfer online. Jadi maknanya kalaulah waktu kita sedekah pada malam tersebut bertepatan pula dengan malam Al-Qadar, maka akan digandakan pahalanya untuk kita. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, maknanya ada ruang-ruang yang banyak untuk kita buat. Yang pastinya kita sudah sampai pada 10 yang terakhir Ramadan sekarang ini. Masa yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang soleh untuk mengejar kebaikan. Jadi sama-samalah tuan-tuan, tambah-tambah tahun ni kita pula raya secara sederhana tahun ni dalam suasana PKPB ni. Jadi kita fokus. Biasanya tahun lepas bila mai 10 terakhir Ramadan, orang tak fikir Lailatul Qadar dah, orang fikir raya je. Kan? Tapi tahun ni nampak korang sikit buat raya tu, tapi ada kebaikannya. Kita boleh fokus kepada 10 yang terakhir dengan cara yang terbaik. Sebab apa? Sebab ganjaran, kehebatan, rahmat, kebaikan tentang Lailatul Qadar tak dinafikan oleh sesiapa. Tak ada khilaf betapa hebatnya malam ini, malam Lailatul Qadar yang Allah Ta'ala akan kurniakan kebaikan yang banyak, pahala yang banyak. Cuma, duduk lagi kat mana tuan-tuan? Duduk dekat kita. Duduk dekat kita. Macam mana kita nak menghidupkan malam-malam. Sebagaimana kita bagi contoh-contoh tadi. Sebagaimana kita bagi panduan-panduan tadi. Moga-moga Allah bagi kekuatan pada kita. Tak lama dah tuan-tuan. 10 ni lah. Kita nak all out tuan-tuan. Moga-moga Allah bagi kebaikan pada kita. Moga-moga kita semua dianugerahkan oleh Allah Ta'ala Lailatul Qadar. Allahumma razuqna Lailatul Qadri ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Ya Rahmatika ya Arhamar Rahimin ya Allah. Kurniakanlah kepada kami Lailatul Qadar. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, nampaknya masa tak mengizinkan kepada kita. Jadi sekadar itulah perbincangan kita pada kali ini. Kuliah Zuhur kita melalui FB Live Masjid Al-Azhar Kuis College Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Jadi moga-moga sedikit perbincangan kita pada tengah hari ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita dapat mendapat manfaat. Apa yang baik itu datang daripada Allah. Salah silap saya pun maaf. Sekian dulu untuk kali ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.